habiskan masa dengan family di rumah. Balik tu boleh jaga anak, boleh didik anak. Alright, bagi tema yang terakhir iaitu penyesuaian masyarakat terhadap norma baru sepanjang penularan COVID-19. Untuk responden yang kedua, dia menjawab pada awalnya sangat sukar, tapi apabila hari-hari buat pakai mask dan bawa sejadah, cek suhu masuk ke mana saya dah terbiasa, ia menjadi mudah. Manakala jawapan untuk responden yang keempat, first kita kena patuh dengan arahan kerajaan. Jadi benda tu nak tak nak kita kena follow. Bukan untuk kepentingan diri kita je, tapi kepentingan orang lain. Sebab kita pun ada anak kecil, jadi kita kena sediakan mental untuk apa yang berlaku sekarang, sebab benda ni tak dijangkakan. Untuk jawapan responden yang kelima pula ialah di mana disebabkan dia suri rumah, bagi saya kerjasama je. Cuma untuk norma baru pakai mask semua saya boleh sesuaikan dan mengikuti SOP. Berdasarkan ketiga-tiga jawapan daripada responden, dapat saya simpulkan di mana untuk penyesuaian masyarakat terhadap norma baru sepanjang penularan COVID-19 ni, kebanyakan masyarakat dapat menyesuaikan diri mereka dalam norma baru dengan mengikuti SOP, dengan contoh kalau macam dari segi alright, bagi tema yang terakhir iaitu penyesuaian masyarakat terhadap norma baru sepanjang penularan COVID-19. Untuk responden yang kedua, dia menjawab pada awalnya sangat sukar, tapi apabila hari-hari buat pakai mask dan bawa sejadah, cek suhu masuk ke mana saya dah terbiasa, ia menjadi mudah. Manakala jawapan untuk responden yang keempat, first kita kena patuh dengan arahan kerajaan. Jadi benda tu nak tak nak kita kena follow. Bukan untuk kepentingan diri kita je, tapi kepentingan orang lain. Sebab kita pun ada anak kecil, jadi kita kena sediakan mental untuk apa yang berlaku sekarang, sebab benda ni tak dijangkakan. Untuk jawapan responden yang kelima pula ialah di mana disebabkan dia suri rumah, bagi saya kerjasama je. Cuma untuk norma baru pakai mask semua saya boleh sesuaikan dan mengikuti SOP. Berdasarkan ketiga-tiga jawapan daripada responden, dapat saya simpulkan di mana untuk penyesuaian masyarakat terhadap norma baru sepanjang penularan COVID-19 ni, kebanyakan masyarakat dapat menyesuaikan diri mereka dalam norma baru dengan mengikuti SOP, dengan contoh kalau macam dari segi untuk menjalankan aktiviti keagamaan, dorang kena membawa sejadah sendiri, pakai mask dan lain-lain, menandakan mereka patuh atas arahan kerajaan. Baiklah, untuk menjawab objektif kami yang ketiga iaitu menentukan langkah yang diambil untuk mengurangkan implikasi kesihatan mental masyarakat terhadap aktiviti keagamaan secara maya. Di sini terdapat 4 tema di dalam dapatan kajian kami, iaitu yang pertama, langkah mengurangkan kesan kesihatan mental. Yang kedua, peranan kerajaan dalam memberi ruang terhadap aktiviti keagamaan. Yang ketiga, peranan kaunseling dalam membantu kesihatan mental masyarakat. Dan yang keempat, cara untuk melakukan aktiviti keagamaan dalam tempoh berlakunya pandemik COVID-19. Baiklah, kita pergi kepada tema yang pertama iaitu langkah mengurangkan kesan kesihatan mental, di mana responden yang pertama memberikan jawapan iaitu langkah ialah bergantung kepada pengurusan masjid. Waktu ceramah mungkin kurang diikuti kerana masjid kurang iklan dan hebahan berkaitan ceramah, dan masyarakat kurang tahu. Kedua, peralatan yang baik untuk kualiti audio dan video. Banyak cari jalan untuk jemaah di rumah. Untuk responden yang pertama ni, dia memberikan langkah di mana pihak pengurusan masjid boleh menyediakan kualiti audio dan video kepada masyarakat untuk masyarakat mendapat dengar
ceramah serta aktiviti keagamaan yang lain dengan baik. Seterusnya ialah untuk responden yang kedua, memberi jawapan, memberi peluang kepada rakyat untuk melakukan aktiviti seperti dahulu dengan SOP, patuhi SOP yang ditetapkan. Selain itu, mempercepatkan pencarian vaksin untuk penyembuhan. Okey, yang ni untuk responden yang kedua, dia memberi cadangan kepada pihak kerajaan di mana boleh lakukan aktiviti keagamaan dengan mematuhi SOP. Seterusnya ialah responden yang keempat. Responden yang keempat ni jawapannya ialah salah satunya ialah belia muda. Dialah yang membantu untuk orang yang tak boleh nak pergi ni. Kita yang kena fahamkan tak boleh nak keluar beribadah. Aktiviti keagamaan ini boleh didapatkan secara maya. Nak bertanya pun boleh bertanya secara online. Nak mengaji pun kalau dalam TV boleh belajar mengaji juga. Sebab benda ni ikut era sekarang dengan berteknologi. Okey, untuk pendapat responden yang keempat ni mengenai langkah mengurangkan kesan kesihatan mental di mana dia mencadangkan kepada masyarakat supaya untuk mengurangkan kesan kesihatan mental ni dia lebih bertumpukan kepada orang tua-tua yang mana dia tidak tahu mengenai teknologi. Jadi kita sebagai belia muda hendaklah menunjukkan bagaimana cara untuk beraktiviti keagamaan dapat diteruskan secara teknologi. Tambah lagi dekat TV sekarang pun dah ada aktiviti keagamaan macam ada channel ataupun siaran yang boleh kita belajar untuk mengaji. Okey, bagi tema yang kedua dalam menjawab objektif yang terakhir ni ialah peranan kerajaan dalam memberi ruang terhadap aktiviti keagamaan di mana responden telah memberikan jawapan iaitu mengenai peranan kerajaan di mana kerajaan boleh longgarkan aktiviti keagamaan ini supaya dilakukan tetapi mengikuti SOP yang telah ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya jangkitan wabak COVID-19 ni. Seterusnya responden juga memberikan cadangan di mana kerajaan perlu tingkatkan peruntukan di masjid, menambah baik infrastruktur dan saiz masjid disebabkan oleh penjarakan masjid. Kemudian peka dengan aktiviti masyarakat, kempen kesedaran kepada masyarakat, lebih kepada orang tua disebabkan mereka kurang tahu mengenai norma baru dan banyak berinteraksi dengan pihak masjid untuk memberi bantuan kepada masjid. Seterusnya ada juga yang memberikan cadangan di mana kerajaan boleh buat secara berperingkat aktiviti keagamaan ini, di mana contoh melimitkan beberapa orang sahaja yang boleh masuk secara bergila-gila atau membuat jadual dan menyusun jadual mengikut masa-masa tertentu untuk melakukan aktiviti keagamaan. Okey, di sini juga kami telah menanyakan soalan mengenai peranan kaunseling dalam membantu kesihatan mental masyarakat. Di sini responden telah memberikan jawapan di mana pihak kaunseling ni memang dapat membantu masyarakat dalam mengurangkan masalah kesihatan mental di mana seperti mana kita tahu pihak kaunseling ni adalah tempat untuk kita meluahkan perasaan kita, apa yang terbuku di dalam hati kita, untuk kita mengurangkan tekanan dalam diri kita, di mana pihak kaunseling ni pun dapat memberi semangat, kata-kata semangat kepada seseorang. Seterusnya responden juga telah memberi jawapan di mana
pihak kaunseling ni boleh mainkan peranannya melalui televisyen dan tunjukkan apa aktiviti yang boleh dilakukan di rumah. Contoh macam buat senaman supaya dapat mengurangkan tekanan semasa berlakunya PKP. Seterusnya juga ada responden yang memberi jawapan di mana peranan kaunseling ni juga adalah untuk dengan membuat sesi kaunseling secara percuma di atas talian kepada masyarakat ataupun boleh melalui panggilan telefon. Untuk tema cara melakukan aktiviti keagamaan dalam tempoh berlakunya pandemik COVID-19, responden telah memberikan jawapan di mana mereka boleh membawa sejadah yang besar, kemudian boleh menjalankan aktiviti keagamaan selagi ia mengikuti SOP yang ditetapkan. Seterusnya ada juga responden yang tidak mempunyai sebarang cadangan di mana dia melihat tugas ustaz-ustaz ataupun para ilmuwan sekarang ni pun telah menjalankan cara yang terbaik untuk menjalankan aktiviti keagamaan seperti mereka menjalankan aktiviti keagamaan di alam maya. Baiklah, untuk kesimpulan di sini kami dapat menyimpulkan di mana sebenarnya ketika situasi COVID-19 ni yang boleh dikatakan sebagai mendatangkan kemudaratan kepada diri dan orang sekeliling. Jadi setiap orang perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjaga SOP seperti mana yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita sebagai masyarakat tidak boleh menunding jari kepada pihak kerajaan sahaja untuk melakukan tugas bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini daripada berlaku. Jadi segala aktiviti keagamaan tu perlu digunakan secara inisiatif yang lain supaya tempat-tempat ibadat ini tidak dijadikan sebagai fitnah kepada jangkitan COVID-19. Untuk bagi kesihatan mental masyarakat pula, setiap orang perlu tenang dan lalui segala keadaan dengan baik dan tidak terlalu memikirkan masalah kerana setiap masalah itu sudah pasti ada jalan penyelesaiannya. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.